Rokok digital dan shisha merupakan bahagian dari budaya merokok yang berkembang dengan teknologi moden. Rokok digital atau e-rokok menggunakan bateri untuk menghasilkan wap nikotin tanpa membakar sebarang tembakau. Sementara itu, shisha atau nargila adalah jenis pipe air tradisional yang digunakan untuk merokok tembakau automatik. Kedua, rokok ini sering dihubungkan dengan kegiatan sosial. Meskipun dianggap sebagai alternatif lebih ringan oleh beberapa orang, penting untuk memahami dampak kesihatan mereka dan kesan-kesan yang melibatkan merokok ini. Penyebab pelonjakan budaya merokok yang berlaku di Malaysia. Pada ketika ini, jumlah individu yang merokok telah meningkat dengan drastiknya dalam Malaysia. Faktor ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis faktor. Pertama sekali, faktor psikologi. Poinnya adalah ketenangan dan juga kemahuan minda. Rokok ini adalah antara satu cara untuk merasakan nikmat ketenangan yang dimahukan minda, di mana keinginan ini muncul kerana tekanan hidup yang berlaku dalam hidup seseorang individu. Seterusnya mempersoalkan dan perasaan ingin tahu tentang perkara yang berada di sekitar mereka. Sudah menjadi lumrah manusia untuk sentiasa mempersoalkan apa yang berada di pandangan mereka, dan mereka juga mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Selain itu, rokok adalah menunjukkan sifat kelakian dan kegagahan. Sudah menjadi suatu norma di mana rokok itu telah dijadikan simbol rasmi dan menunjukkan kegagahan dan kejantanan seseorang individu. Terusnya, faktor persekitaran, sosial dan juga ekonomi. Terdapat budaya membolehkan tabiat merokok ini, di mana terdapat beberapa kelompok masyarakat yang ramai melakukan tabiat merokok ini atau budaya merokok ini di kawasan lapang, kawasan terbuka. Seterusnya adalah pengaruh rakan buruk. Sejujurnya, memilih orang untuk berada dalam bulatan sosial kita adalah amat penting dan seharusnya menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh tidak baik. Faktor yang terakhir iaitu faktor biologi, faktor genetik, keturunan genetik di mana yang mempengaruhi seseorang individu itu terdapat kebergantungan yang tinggi terhadap nikotin. Seterusnya adalah kesan baik yang dapat daripada nikotin itu sendiri. Okey, kita beralih pula dengan latar belakang rokok tembakau atau yang pertama sekali ialah sejak kurun ke-18, kemasukan candu iaitu opium, iaitu yang boleh dikatakan sejenis dadah, datang daripada imigran Cina, dibawa oleh mereka, dan sewaktu penjajahan British, negara India dan China merupakan pengelola utama candu tersebut yang menjadi dibukakan kepada tanah Melayu. Kita beralih kepada kemunculan rokok elektronik yang diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Herbert A. Gilbert. Tetapi diperkenalkan oleh beliau tidak mengkomersialkan. Sampailah selepas 40 dekad selepasnya, barulah vape pertama digunakan dan dijual oleh Huan Lik. Kita dapat katakan dalam vape ini terkandungnya propylene glycol, vegetable glycerin, paracetamol dan nikotin. Okey, kan ada tiga kandungan ni. Tiga kandungan ni disahkan oleh US Food and Drug Administration bahawa datang daripada sumber yang selamat. Mula kepada revolusi shisha, iaitu sebenarnya shisha ni dah wujud sejak 300 tahun dahulu, yang berasal daripada India dan juga ia adalah tanda simbolik bagi golongan bangsawan India. Ilmu Fiqh berkaitan dengan tabiat merokok demi menjaga 5 prinsip makasih syariah. Faktor penyebab pelonjakan budaya merokok yang berlaku di Malaysia. Pada ketika ini, jumlah individu yang merokok telah meningkat dengan drastiknya dalam Malaysia. Faktor ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis faktor. Pertama sekali, faktor psikologi. Poinnya adalah ketenangan dan juga kemahuan minda. Rokok ini adalah antara satu cara untuk merasakan nikmat ketenangan yang dimahukan minda, di mana keinginan ini muncul kerana tekanan hidup yang berlaku dalam hidup seseorang individu. Seterusnya, mempersoalkan dan perasaan ingin tahu tentang perkara yang berada di persekitaran mereka. Sudah menjadi lumrah manusia untuk sentiasa mempersoalkan apa yang berada di pandangan mereka, dan mereka juga mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Selain itu, rokok adalah menunjukkan sifat kelakian dan kegagahan. Sudah menjadi suatu norma di mana rokok itu telah dijadikan simbol rasmi yang menunjukkan kegagahan dan kejantanan seseorang individu. Terusnya, faktor persekitaran, sosial dan juga ekonomi. Terdapat budaya membolehkan tabiat merokok ini, di mana terdapat beberapa kelompok masyarakat yang ramai melakukan tabiat merokok ini atau budaya merokok ini di kawasan lapang, kawasan terbuka. Seterusnya adalah pengaruh rakan buruk. Sejujurnya, memilih orang untuk berada dalam bulatan sosial kita adalah amat penting dan seharusnya menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh tidak baik. Faktor yang terakhir iaitu faktor biologi, faktor genetik, keturunan genetik di mana yang mempengaruhi seseorang individu itu terdapat kebergantungan yang tinggi terhadap nikotin. Terusnya adalah kesan baik yang dapat daripada nikotin itu sendiri. Setelah penelitian yang telah dibuatkan oleh pihak Muzakarah, Jabatan Kuasa Fatwa Ulama bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, mereka telah menjatuhkan bahawa hukum rokok adalah haram. Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali dan Imam Hanafi juga diambil kira. Telah dinyatakan bahawa haramlah untuk mengambil makanan dan minuman atau racun tanah, kaca dan seumpamanya. Allah juga telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang maksudnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ini jelaslah yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran.
yang janganlah membunuh dirimu, sama seperti rokok yang sebenarnya membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Iaitu menjaga akal, nyawa, agama, keturunan dan harta. Yang pertama ialah Said Al-Zari'ah yang memberi maksud menutup pintu kerosakan. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 26 Allah telah berfirman, dan janganlah kamu belanjakan dengan sangat boros. Maka Allah dah betul-betul dah halang kita daripada kebinasaan diri itu sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya ialah kita sebagai manusia jangan merokok kerana merokok boleh mendatangkan kebinasaan dan kerugian terhadap diri kita sendiri. Yang kedua ialah dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih, iaitu menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Jadinya kat sini kita boleh simpulkan yang tiada langsung kajian yang dapat membuktikan bahawa merokok itu ialah satu ubat yang mujarab. Jadi kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan bahawa bahaya menghisap shisha adalah sama dengan bahaya menghisap rokok. Jadinya seluruh umat Islam perlulah menghindari diri mereka daripada melibatkan diri kepada merokok, vape dan juga menghisap shisha, supaya mereka dapat mencegah diri daripada penyakit-penyakit kronik yang lain. Bagi poin yang pertama, perilaku ini dapat merugikan diri. Merokok membawa pelbagai penyakit berbahaya kepada diri. Hal demikian kerana kandungan di dalam rokok yang dapat membahayakan kesihatan seseorang. Bagi poin kedua, cenderung kepada penagihan bahan. Ini dikatakan demikian kerana kebanyakan perokok merupakan penagih tega. Hal ini sudah dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh Samsudin dan Herman dalam kempen Cari Hidup Sihat 2003. Bagi poin yang ketiga, ia dapat mencerminkan sikap yang tidak baik. Sebagai contoh, ibu bapa yang merokok sekaligus dapat melahirkan generasi muda yang tidak berkualiti kerana anak-anak muda ini mudah terikut dengan kelakuan oleh ibu bapanya sendiri. Jadi, mengapa merokok dikaitkan dengan keruntuhan akhlak seseorang itu? Terdapat beberapa faktor dan kesan yang kami peroleh daripada perbincangan. Antaranya ialah dari segi kewangan. Perokok mengakui bahawa pembelian rokok merupakan satu pembaziran kerana mereka terpaksa mengeluarkan 1 hingga 10% daripada wang simpanan mereka. Seterusnya, perokok juga berpendapat bahawa merokok dapat memberikan mereka ketenangan dan lebih bijak dalam kawalan emosi. Hal ini kerana nikotin yang terdapat di dalam rokok telah menstimulasi sel-sel otak mereka dan merangsang pemikiran perokok. Selain itu, struktur rokok yang ringan dan kepelbagaian perisa telah menjadikan rokok satu bahan yang ideal untuk dijadikan sebagai amalan. Akhir sekali, rokok juga dapat memberikan impak negatif dari segi kesihatan di mana kanak-kanak berpotensi untuk dijangkiti pneumonia iaitu radang paru-paru, terutama sekali bagi golongan yang mempunyai kesesakan nafas, penyakit kronik, penyakit jantung, penyakit bronkis dan lain-lain. Selain itu, merokok dapat mengganggu dan merosakkan sistem badan perokok dan orang awam, di mana orang awam yang dedah kepada asap rokok turut dikenali sebagai second hand smoker ataupun passive smoker. Bagi golongan ibu mengandung pula, mereka berpotensi untuk mengalami guguran janin dan anak yang baru dilahirkan berkemungkinan cacat. Dari segi faktor pula, kita boleh mengambil kira dari segi pengaruh rakan sebaya, kesalahfahaman dan normalisasi budaya yang salah. Jadi, apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, pihak kerajaan bolehlah menaikkan taraf cukai bagi rokok, sekaligus harga rokok juga akan terus meningkat. Perintah 2XS 2022 telah mengenakan caj bayaran sebanyak 40 sen per batang rokok, menjadikan satu pek rokok yang mempunyai 20 batang rokok dikenakan 2XS sebanyak RM8. Selain itu, perokok perlulah menetapkan tarikh untuk berhenti merokok dan mempunyai pendirian yang tegas untuk berhenti merokok supaya dapat mengelakkan dirinya daripada terjebak dengan budaya itu daripada hasutan rakan sekelilingnya yang ingin mengajaknya kembali untuk mengamalkan budaya ini. Akhir sekali, badan bukan kerajaan iaitu pihak NGO bolehlah mengadakan kempen pendedahan bagi setiap lapisan masyarakat. Kempen tersebut bolehlah memberitahu dan mendedahkan kepada mereka tentang keburukan budaya merokok. Kempen tersebut boleh diiklankan di sosial media seperti Instagram, Twitter dan Facebook kerana saban hari semakin ramai orang yang menggunakan sosial media. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa budaya ini merupakan satu budaya tidak patut dicontohi dalam kalangan masyarakat Islam. Hal ini sudah terbukti kerana budaya ini memberikan kesan yang negatif kepada kesihatan individu yang merokok dan juga orang sekelilingnya. Budaya ini juga dapat merosakkan akidah seseorang kerana bertentangan dengan hukum Islam. Oleh itu, kita perlulah mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan budaya ini daripada berterusan. Sekian, terima kasih.